Ini satu bab yang dikhususkan oleh Al-Imam Bukhari dan dia mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan ilmu. Dan kita sudah baca satu hadis, iaitu hadis yang ke-46. Dan pada hari ini kita akan baca hadis yang ke-47. Ya, babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab yang menyatakan orang yang mengangkat suaranya ataupun meninggikan suaranya dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan limpahan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus diberi nikmat oleh Allah dengan kenikmatan nikmat yang melimpah ruah, nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat hidayat dan segala-gala nikmat yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ada dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi berpesan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi berkata, la tada'anna fi kulli duburi salati Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi cakap kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan sesekali tinggal setiap kali habis salat doa Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pendeknya doanya. Nabi kata, Mu'adz, habis solat jangan lupa doa ni. Doa ni Nabi SAW ajar kita supaya Allah sentiasa bagi nikmat hidayah. Maksud doa ni apa, tuan-tuan? Yang bermaksud Allahumma a'inni ala dhikrika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Wa syukrika, dan bantulah aku agar aku mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku agar aku dapat memperelokkan ibadahku. Ini doa minta hidayah. Ini doa minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata, bila Allah bagi hidayah kepada kita dalam macam mana sekali keadaan sekalipun, dia sangat beruntung. Ada satu video dekat YouTube, ada seorang lelaki Yaman. Dia punya, semenjak dia lahir tu, dia tak boleh berjalan. Dia ada masalah tulang. Dan kaki dia tak boleh nak lurus. Dia berjalan memang merangkak pakai lutut dan pakai tangan. Dia nak banding dengan kita ni, tuan-tuan, kita jauh lebih sempurna. Dia jalan jenis merangkak. Kaki tak boleh nak lurus. Ada dekat YouTube. Pakcik umur dah sekarang, saya tak tahulah. Itu yang lama saya tengok. Video tu lama. 10 tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Pakcik Arab tu hidup lagi ke tidak? Tak sempurna. Tetapi setiap kali azan, setiap kali solat, dia tak pernah miss solat berjemaah. Ini hidayah yang Allah beri kepada kita. Orang kalau Allah dah campak hidayah dalam hati dia, macam mana sekalipun hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah tak campakkan hidayah, sehat macam mana sekalipun, buat ajaklah macam mana sekalipun, kalau dia tak nak pergi masjid, dia tak datang. Ada seorang hamba Allah ni, dia ni kaki berlari. Kita ada kenalan yang kaki berlari ni, tuan-tuan, runner, suka join marathon.
Dia sekali berlari 40 km kalau tournament. Dia tak main 20 km, dia tak main 10 km. Dia sekali berlari 40 km. Saya tanya dia 40 km, berapa lama nak habiskan? Dia kata lebih kurang 4 jam setengah. Tuan-tuan, nak tengok sehat tak sehat dia ni, jantung dia kuat tak kuat, 4 jam setengah dia berlari 40 km tanpa henti. Berlari, bukan jalan kaki tu. Berlari 4 jam setengah berlari. Tapi bukan lari pecut 100 meter lah. Kalau 4 jam setengah lari pecut Usain Bolt pun tak larat. Dia lagi jogging non-stop. Kita jangan 4 setengah, kita jangan kata 4 jam setengah, kita berlari 4 minit pun dah mengah, tuan-tuan. Kuat tak kuat lah. Saya tanya dia, nak sampai tahap boleh berlari 4 jam setengah, 40 km non-stop, macam mana? Berapa tahun nak ambil? Lama, Ustaz. Saya daripada umur usia 20-an, sekarang umur saya dah 30-an, hampir 40-an. Berlari hari-hari. Seminggu, 6 hari saya akan berlari. 1 hari ada waktu rehat, dia kata. 6 hari mesti berlari. 1 hari rehat. Sebab badan kita ni kalau berlari hari-hari, boleh cedera. Otot kita tak bagus lah untuk ketemu badan ni. Kata saya, 1 hari kalau sekali lagi berapa? Paling kurang 10 km. Kadang-kadang kalau mood baik, 13, 14, buat. Itu latihan berlari. Okey, saya tanya dia, kalau Ramadan macam mana? Ramadan lagi tak? Ramadan pun saya berlari juga. Oh, dahsyat ni. Saya ingat dalam hati saya, terfikir Ramadan tak mungkin lagi siang. Ya, sebab puasa. Saya rasa mesti lagi malam. Saya cakap lah, ni mesti lagi malam kan? Pukul 10 ke, pukul 11 ke? Tak. Saya besok kerja, malam saya kena tidur awal, pukul 10. Saya tanya, bila dia berlari? Dia kata, saya berlari setiap hari Ramadan, saya akan bangun pukul 4. 4 pagi saya bangun. Oh, dahsyat pagi. 4 pagi dia bangun, dia pakai kasut, pakai track bottom, pakai t-shirt, dia berlari 10 km. Pagi-pagi buta tu, kereta satu benda kereta pun tak ada. Lagi dah. Ya. Lebih kurang dia kata habis lagi pukul 5 lebih. So balik rumah rehat, keringkan peluh, mandi, bersahur dan solat subuh. Lepas solat subuh, pergi kerja. Itulah rutin yang dia buat pada bulan Ramadan. Saya pun tanya dia, maksudnya dah berapa Ramadan dah? Setiap Ramadan saya buat macam ni, Ustaz. Tiap-tiap tahun mesti buat macam ni, don't miss. Sebab tu saya Alhamdulillah dah boleh berlari 40 km. Ramadan saya lari. Saya tanya tak, kalau bangun pukul 4 Ramadan tu, sempat tak tahajud? Saya tanya dia. Ya. Dia senyum, dia tunduk kepala. Tak ada, Ustaz. Nampak? Ya. Balik tu pukul 4 lebih, pukul 5 lebih, mandi, sahur. Lepas sahur tu sempat tak pergi lagi kejap solat subuh? Main kat rumah je, Ustaz. Oh ni bandingkan pakcik yang paralyzed, yang merangkak dekat Yaman tu, tak boleh. Dia tu jangan kata 40 km, 100 km pun berapa lama nak sampai tu dengan merangkak tu. Tapi hidayah, nikmat hidayah sampai dekat hati dia, tuan-tuan. Tak pernah tinggal berjemaah, Alhamdulillah. Tapi brother ni 40 km hari sekali lagi. Dia tarik 10 km. Tapi nak pergi masjid 300 meter seminggu sekali lah solat Jumaat. Ya, nak bangun malam tahajud 4 pagi boleh bangun Ramadan. Tapi 3 rakaat witir pun tak dapat nak buat. Ini namanya nikmat hidayah. So kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali Allah dah bagi nikmat hidayah kepada kita, tiba-tiba Allah tarik. Kita mula lalai, kita tinggalkan istiqamah. Sebab itu Nabi berpesan kepada Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatin taqul Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam sentiasa mengingatimu. Ya Allah, bantulah aku supaya aku sentiasa mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah aku supaya aku sentiasa memperelokkan ibadah aku. Maksud memperelokkan ibadah ni apa? Bukan asal boleh saja. Tapi kalau nak ibadah sempurna. Kalau nak solat, bukan solat dekat rumah, tapi dekat masjid. Nak berjemaah, bukan berjemaah dekat rumah, berjemaah kat masjid. Itu kita nak. Ya, jadi sebab itu Nabi pesan, jangan tinggal doa ni. Kalau imam terlupa tak apa. Ya, kita baca sendirilah.
Jangan kita kecil, apalah imam doa ni pun Nabi yang ajar dia tak baca. Ya, tuan-tuan, kalau buka kitab Al-Azkar, zikir-zikir yang Nabi baca selepas solat banyak. Kalau nak amalkan semua tuan-tuan, tak ada kuliah maghrib. Tak ada kuliah maghrib. Ya. Jadi mana dan lah. Kalau imam baca, alhamdulillah. Kalau imam tak baca, lupa, kita baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam pula dia gunakan lafaz jamak, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebab ni hidayah ni Allah nak bagi kepada siapa saja yang Allah inginkan. Kadang-kadang kalau Nabi nak pak saudara dia Abu Talib supaya masuk Islam, Nabi teringin sangat Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi yang banyak menyelamatkan Nabi. Disebabkan pengaruh Abu Talib lah dekat Mekah, Nabi tak pernah kena usik. Nabi tak pernah kena baling batu dan sebagainya. Sebab Abu Talib. Dia nak sangat Nabi masuk. Dia nakkan pak saudara yang tersayang dah macam bapa sendiri dah masuk Islam. Tapi Allah tak bagi hidayah. Nampak? Tapi inilah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah supaya dapat kita laksanakan. Cuma pesan pada diri saya sendiri dan tuan-tuan, kalau kita nampak orang tak pergi masjid, jangan kita fikir dia ni aku lebih mulia daripada dia. Jangan kita fikir macam tu lah. I am holier than thou. Aku ni lebih mulia. Jangan. Ya, kita tak tahu walaupun dia tak pergi masjid, tapi kita tak tahu di sebalik dia tak pergi masjid tu yang mata kita tak nampak. Mungkin banyak kebaikan yang dia buat yang kita tak buat. Ya. Cuma kita nampak orang macam ni yang tak pergi masjid, Allah pilih kita menjadi tetamu Allah. Cuma kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dalam ramai-ramai manusia dekat muka bumi ni, Allah pilih aku jugalah. Ya, datang ke Masjid Al-Falah, memakmurkan rumah Allah. Jangan kita fikir yang tak datang tu teruklah perangai kau. Engkau ni tak mulia lah dan sebagainya. Ini adab kita kena jagalah. Ini bentuk pesanan diri saya sendiri. Dan cuba kita doakan dia. Mana tahu satu hari dia akan terbuka hatinya. InsyaAllah sama-sama dengan kita pergi ke masjid, memakmurkan rumah Allah dan menggiatkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pengajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, yang mana kita sudah pun bermula pada Kitabul Ilm, yang mana sebelum ini kita habiskan Kitabul Iman, iaitu hadis-hadis yang berkait rapat dengan keimanan. Dan kali ini kita masuk Babul Ilm ataupun Kitabul Ilm, bab berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini satu bab yang dikhususkan oleh Al-Imam Bukhari dan dia mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan ilmu. Dan kita sudah baca satu hadis, iaitu hadis yang ke-46. Dan pada hari ini kita akan baca hadis yang ke-47. Ya, babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab yang menyatakan orang yang mengangkat suaranya ataupun meninggikan suaranya dengan ilmu. Baik. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Bukan Ibnu Umar ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala takhalfa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح بأرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Baik. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, satu hari kami bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mendahului kami. Dalam satu perjalanan, ada para sahabat sama-sama bermusafir dengan Nabi SAW, perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan tu mereka tertinggal. Nabi ke depan dengan beberapa orang sahabat dan kami ini tertinggal ke belakang. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa Nabi ni kalau berjalan memang laju sikit lah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni jadi orang yang jalan laju. Seperti mana disebutkan oleh Imam Tirmizi, dalam hadis diriwayatkan Nabi ni kalau berjalan macam turun bukit. Macam kita turun bukan tempat yang curam, tempat yang macam ni, menjunam sikit lah. Kalau curam tu dia tak turun macam tu. Dia macam seolah-olah kita turun di tempat yang sedikit curam. Itulah kelajuan Nabi SAW berjalan. Ya.
Dan begitu juga, ini kemungkinan Nabi bersafir, Nabi naik unta ataupun naik keldai ataupun naik kuda, yang mana dalam permusafiran itu Nabi ke depan, dan ada sebagian sahabat tertinggal dekat belakang. Baik, fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu. Lepas tu Nabi SAW mendahului kami, meninggalkan kami. Wa qad arhaqatna as-salatu, dan kami ketika dalam perjalanan itu kami betul-betul sukar. Maksudnya arhaqatna as-salah ini iaitu kami sudah terlambat untuk melaksanakan salat. Qad ta'akharna, iaitu dalam perjalanan Nabi sampai satu tempat, tempat tu ada bekas air ataupun ada perigi. Maka Nabi pun dah solat, yang tertinggal daripada Nabi SAW pun sampai. Nabi pun dah solat, dah sembahyang, yang terlambat tu sampai. Dan dia kata kami ketika sampai itu terlewat, memang dah berada di penghujung solat, iaitu waktu asar dah nak habis. Baik. Wa nahnu natawadda, kemudian kami pun berwuduk. Berwuduk tu dalam keadaan tergesa-gesa. Dalam riwayat wa nahnu ujal, kami dalam keadaan tergesa-gesa. Faj'alna namsahu arjulana fanada bi'a'la sautih, iaitu disebabkan nak cepat berwuduk tu, takut-takut waktu habis, maka mereka pun membasuh kaki tak lengkap, seolah-olah macam sapu saja. Tidak jirus ataupun tidak menggunakan air ataupun tidak membasuh kaki. Dia ambil air itu sedikit, seolah-olah macam lap, dan lap itu tak sempurna basuhan kaki itu. Baik, fanada bi'a'la sautih, kemudian Nabi SAW menyeru dengan suaranya yang paling tinggi. Nabi nampaklah sahabat-sahabat Nabi yang berwuduk tu, Nabi nampak dia punya kaki tu ada yang tak sempurna. Bahagian kaki tu ada yang tak kena dengan air wuduk. Baik, apa kata Nabi dengan suara yang agak tinggi? Wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Maksudnya apa? Nabi kata, celakalah tumit-tumit kaki yang akan dibakar dengan api neraka. Nabi sebut 3 kali ataupun 2 kali menurut perawi hadis. Nabi sebut 2 kali atau 3 kali. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Nabi sebut 2 kali supaya sahabat-sahabat tu dengar yang mereka itu melakukan kesalahan, kesilapan dalam berwuduk, iaitu tumit kaki mereka tu yang tak terkena air wuduk. Maka Nabi kata celakalah tumit-tumit kaki itu nanti dekat akhirat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Baik, hadis riwayat Al-Bukhari, begitu juga Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Baik. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan pertama dari segi sudut hukum hakam, dalil yang boleh dikatakan ijma' para sahabat, wajib meratakan air pada anggota wuduk. Tak boleh tertinggal sedikit pun. Maksudnya mana-mana anggota wuduk yang tak kena air, maka dengan sebab kelalaian yang disebabkan dirinya yang lalai, maka itulah nanti akan dibakar oleh api neraka. Nampak? Dan sedangkan ketika sahabat yang tergesa-gesa berwuduk itu, maka Nabi nampak dia punya wuduk tu tak sempurna. Yang lain semua okey, tangan, bab kaki tu. Bab kaki tu, bab tumit tu tak kena. Maka Nabi bagi peringatan, siapa yang tak basuh kaki betul-betul, yang Nabi nampak tumit tak kena, itulah nanti kena bakar oleh Allah yang Subhanahu wa taala akan bakar yang tak kena tu. Jadi wajib meratakan air pada seluruh badan. Jadi kalau bahagian muka, yang mana tempat yang wajib, tempat tumbuh rambut tu. Itu tempat yang tumbuh rambut tu. Inilah yang biasa kita nampak. Yang ada rambut tu dia boleh agak lah, boleh nampak. Okey, ni sampai sini. Tempat yang ada rambut tu tak wajib. Ini yang wajib. Yang start tak ada rambut tu dan dekat dia punya dagu tu. Dagu dia dekat tulang ni. Tulang nihat yang wajib. Sama juga kalau bahagian tepi daripada anak telinga ni. Maksudnya belakang anak telinga tak wajib. Anak telinga ni ke depan, itu wajib. Sebelah sini. Manakala bahagian tepi ni pula, ni tulang. Tulang geraham ni. Ini yang wajib. Yang bawah wajib tak? Tak wajib. Itu had yang wajib. Habis Ustaz, kalau botak macam mana Ustaz? Agak-agak lah. Bayangkan kalau ada rambut. Macam mana? Sampai tahap mana? Kan? Kalau orang botak, ikut mana rambut dia, memang tak ada rambut dah.
Takkan semua. Orang basuh muka, dia basuh semua sekali. Kenapa basuh semua sekali? Sebab saya tak ada rambut. Ustaz kata had yang wajib tu tak ada rambut. Tak ada lah. Maksudnya kalau orang normal, yang ada rambut, daripada tempat, ya, mambat asy'ar, tempat tumbuh rambut di situ. Baik, kalau yang tangan tu sampai ke siku. Siku ni kita nak sebut macam mana? Ni tempat tulang tu lah. Tempat kalau kita tumbuk macam ni, ni tulang. Ini yang wajib. Lepas ni tak wajib. Tetapi untuk lebih selamat, iaitu basuh sekali. Supaya terkena, jangan kita duk berkira sangat, betul-betul kena kat sini. Kadang-kadang yang bahagian sini ni, kadang-kadang kalau orang nak cepat, pun boleh tak kena juga. Dia dua tempat yang biasa kadang-kadang pengalaman saya sendiri nampak, yang tak kena disebabkan nak cepat, belakang siku ni. Dan belakang kaki seperti mana yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang dekat siku tak kena air ni saya nampak ketika dekat Masjid Negara. Saya pernah semayang ataupun solat dekat situ hari Jumaat. Dan ketika itu dah azan kedua dah. Saya pun sampai lambat, nak cari parking lagi, jalan jam. Jadi kita pun tak sempat datang awal. Dan yang beratur nak ambil wuduk tu pun ramai. Jadi kat depan saya tu berwuduk, lepas tu dia nak cepat, dia pun wuduk, bila sampai kat tangan dia hulur tangan macam tu saja. Dia tak gosok. Saya nampak dia punya siku tu kena. Saya kata bang, siku tak kena tu. Siku tak kena. Saya tegur dia. Itu kewajipan saya. Kalau saya senyap saja, saya berdosa. Sebab dia nak cepat. Bila nak cepat, yang bahagian siku tu tak kena air. Dan dia tak perasan. Tapi saya perasan. Kena, segan tak segan, tolak tepi. Dia tu orang besar ke, datuk ke, raja ke, sultan ke, kalau benda tu something wrong, tak kena, kena tegur. Bang, siku tak kena. Kadang-kadang orang tak tegur. Pernah juga masa kita mengajar fiqah kan, Ustaz, saya pernah nampak Pak Cik tu dia basuh tangan tak kena lah. Saya nak tegur segan. Lah apa Ustaz tak tegur? Segan lah Ustaz. Allah, segan tak kena tempat. Ya. Al-haya'u minal iman. Dia kata Ustaz, malu tu sebahagian daripada iman. Ni tunggang agama pula. Tak semuanya malu itu bertepatan dengan syariat. Ada malu yang tak boleh pakai. Tapi kalau malu nak tinggalkan, malu nak buat maksiat, yes. Malu nak tunjuk amal soleh, yes. Tapi ni malu menyebabkan dia semayang tak sah, kita berdosa. Jadi kena tegur, tebalkan muka. Ataupun kalau kita segan nak tegur, suruh kawan kita tegur. Yang muka kering tu, kau pergi tegur dia. Boleh. Jadi ini menunjukkan bahawa anggota wuduk wajib kita kena basuh. Kalau kepala, kepala sikit lah. Kepala itu yang wajib. Tetapi kalau yang sunnahnya, bukan macam tu. Sunnahnya bukan macam ni. Sunnahnya sapu seluruh kepala. Nabi basahkan air, Nabi sapu seluruh kepala. Sebanyak 3 kali. Itu sunnah. Ya. Walaupun kata kita sapu sikit je sebab mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kadar wajib. Kadar yang melepasi wajib saja, tapi tak menepati sunnah Nabi. Sunnah Nabi sapu seluruh kepala. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i sah kalau kita sentuh sikit macam ni, tetapi disunatkan, digalakkan sapu seluruh kepala. Baru dapat pahala sunnah. Barulah ikut sunnah Nabi SAW. Manakala telinga sunat, dia tak wajib. Tapi makruh kalau ditinggalkan. Ya, sapu telinga walaupun tak wajib, tetapi rugilah, pahala tak dapat. Manakala kaki pula, iaitu kaki daripada hujung jari kaki, di bawah tapak kaki, tempat tumit, dan begitu juga buku lali. Buku lali itu basuh sekali dengan buku lali, itu menetapi had wajib basuhan kaki. Namun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dalam hadis Nabi ada disebutkan tentang Nabi SAW menggalakkan untuk melebihkan basuhan wuduk. Melebihkan basuhan wuduk. Ya. Yang mana disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut umatku akan datang pada hari kiamat yang mana wajah, tangan dan kakinya berseri-seri. Ya, ya. Iaitu mereka yang melebihkan basuhan anggota wuduk. Yang mana Nabi SAW sebut dekat akhirat nanti umat Nabi Muhammad, mereka akan dibangkitkan. Yub'asuna ghurran muhajjalina min atharil wuduk. Mereka akan dibangkitkan dekat akhirat nanti dalam keadaan muka, tangan, ya, dan kaki cantik ataupun bercahaya.
disebabkan wuduk yang sempurna. Jadi Nabi SAW, Nabi sebut faman istata'a ay yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata sesiapa yang mampu untuk melebarkan cahayanya maka lakukanlah. Maksudnya selagi mana kalau kita basuh wuduk itu yang kena pada air wuduk itu yang akan bercahaya. Kalau lebih kita basuh maka lebih cahaya yang kita dapat. Sebagai contoh, kalau kita basuh muka sekadar kena yang wajib saja, maka yang kena air itu saja yang wajib. Tapi kalau lebih basuhannya, lebih daripada kadar yang wajib, maka lebih cahaya yang Allah berikan dekat akhirat kelak. Contoh, kalau basuh muka kan, kalau basuh muka tu, kita ambil contoh paling dekat lah. Saya terpaksa buka cermin mata. Kalau basuh muka tu macam ni, ya, kita basuh yang wajib macam ni. Tapi kalau ikut sunnah Nabi SAW, yang kena air tahap ni, yang wajib ni, kalau sempurna, itu yang akan dibangkitkan wajah bersinar-sinar. Kalau ada yang tak kena, katakanlah sini tak terkena sebab kelalaian kita, ni nanti yang akan kena bakar tuan-tuan. Ini yang kena bakar dekat akhirat nanti. Tapi kalau sempurna, yang sempurna itulah dibangkitkan dalam keadaan wajah tangan bercahaya. Dan Nabi kata faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kamu yang mampu untuk melebarkan cahayanya maka lakukanlah. Maksudnya melebarkan cahaya itu basuh lebih daripada kadar yang wajib. Contoh kalau basuh muka yang macam ni, kalau ikut Tok Guru kami mengajar tu, basuh muka jangan yang wajib saja, basuh sapu muka, expand sampai dekat telinga tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab Sabilul Muhtadin disunatkan melebihi basuhan anggota yang wajib. Kalau basuh muka tu sapu sehingga melepasi kedua-dua telinga. Kalau kepala tu sampai ke atas sini. So pertama, kenapa disunatkan kita melebihkan basuhan anggota wuduk? Pertama, fadilatnya besar. Lagi banyak kita basuh, lagi banyak cahaya. Kedua, kalau kita lebihkan basuhan anggota yang wajib, insya-Allah tak ada anggota wajib yang akan miss. Contoh yang wajib sini kan, tapi kita basuh bersih ataupun lebih daripada kadar wajib, insya-Allah yang wajib semua kena. Itu kelebihannya. Manakala kalau disebutkan tangan, jangan sekadar situ saja, dibasuh sampai ke separuh lengan. Separuh lengan. Kalau kita basuh sampai dekat siku sini, sampai sinilah cahaya. Tapi kalau kita basuh sampai sini separuh, lagi tinggi cahayanya, lagi banyak cahaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Manakala kaki pula jangan sampai betul-betul kat buku dali, sampai dekat separuh betis. Itu sunnah Nabi yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, ada Abu Nuaim dia nampak tok gurunya Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni dia nampak kalau dia berwuduk, kalau dia basuh tangan tu sampai habis lengan dia basuh. Ya. Kalau dia basuh kaki tu habis paruh betis tu dia basuh. Sampai riwayat kata hampir kepada lutut. Tak ada basuhkan lutut-lutut sekali. Jadi anak murid dia kata, wahai Abu Hurairah, kenapa basuh sampai lebih daripada kadar yang wajib? Sebab dia kata Nabi SAW, sebab dia mendengar Nabi SAW bersabda yub'atsu, maksudnya kaumku akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yub'atsuna ghurran muhajjalina min atharil wudu, bahawa umatku dekat akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajah dan tangannya berseri-seri. Dan Nabi kata faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk meluaskan lagi cahayanya maka lakukanlah. Maka sebab itulah aku melebihkan basuhan daripada anggota yang wajib. Kalau yang wajib dalam Al-Quran sampai siku, tapi aku basuhkan lengan-lengan sekali. Kalau kaki kata dalam Al-Quran sampai dekat buku lali, aku basuh sampai ke betis. Maka ini fadilat-fadilat yang baik, yang bagus kalau kita nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita kadar basuh yang wajib saja, itulah yang bercahaya. Kalau lebih, insya-Allah lebihlah Allah berikan kepada kita. Dan maksud cahaya ni apa tuan-tuan? Cahaya ni maksud cahaya kebahagiaan. Ada dua makna. Siapa yang dapat cahaya dekat akhirat, lagi banyak cahaya, lagi besar kebahagiaan dia. Cahaya ni maksudnya cahaya kebahagiaan dekat akhirat. Sebab dekat akhirat tu
Dia memberi makna kepayahan. Dia belum nampak neraka lagi. Dekat padang mahsyar tu 1001 kepayahan kita ketahui. Cabaran yang paling dahsyat dekat padang mahsyar itu adalah menunggu yang sangat lama. Tempoh nak menunggu kita nak lepas daripada padang mahsyar tu ke hisab, penerimaan buku dan sebagainya dan seterusnya nak sampai ke syurga tu, itu penantian yang sangat lama. Itu saja dah menunggu. Dan menunggu tu bukan ada tempat hotel ke ataupun tempat yang sedap aircon macam ni ke. Kalau ada tempat macam ni pun tunggu berpuluh-puluh ribu tahun pun tak sabar juga tuan-tuan. Kita mesti nak keluar juga. Ini duduk dekat tengah padang mahsyar yang tak ada atap, tak ada pohon rendang sekalipun, apatah lagi memang hotel tak ada, matahari panjang sekali. Jadi tuan-tuan bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesiapa yang mendapat cahaya dekat akhirat, maka bermakna dia mendapat kebahagiaan dekat akhirat itu sendiri. Macam contohlah kan, dia bukan, ialah makna cahaya tu mungkin juga makna cahaya hakiki, dan dia boleh juga membawa makna majazi. Macam kita katakanlah makna kiasan, berseri, bercahaya muka kau nampak. Kita nampak kawan kita kan dapat bonus. Nampak, saya pun nampak Ustaz Zuhairi dapat bonus. Ustaz, bercahaya muka. Bukan muka dia bercahaya tu kalau letak gelap nampak suluh, tak ada. Tapi maksud bercahaya tu gembira lah, gembira dan bahagia. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yub'athuna ghurran muhajjalina. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan muka, tangan, kaki bersinar-sinar. So kita nak dapatkan cahaya yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, lagi banyak lagi bagus. So macam mana kita nak dapatkan cahaya itu? Iaitu wuduk yang sempurna. Jangan miss-miss, wuduk dengan penuh berhati-hati. Nak lebih bagus, lebihkan basuhan anggota wuduk daripada kadar yang wajib. Itu lagilah banyaknya. Sebab itu digalakkan oleh Nabi. Nabi kata sesiapa yang mampu untuk memanjangkan, untuk melebarkan lagi cahayanya, maka lakukanlah. Maksud melebarkan macam mana? Basuh lebih. Disabitkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi kalau basuh muka, Nabi akan basuh janggut sekali. Kalau ikutkan muka yang wajib sini, tapi bawah ni tak wajib. Yang bawah ni kan. Tapi dalam sabit riwayat Sahih Muslim tak silap saya, Nabi ambil air, Nabi gosok bawah ni. Maksudnya Nabi melebihkan basuhan anggota wuduk. Dan begitu juga mungkin ada yang bertanya, kalau jambang tebal, macam mana, adakah dia kena nak pastikan air itu mengena setiap lapisan-lapisan rambut yang ada kat situ. Dia kalau jambang dan janggut ni tuan-tuan dan misai, dia tengok kepada keadaan macam mana. Dua keadaan. Pertama, kalau misai dan janggut tu nipis, jambang nipis. Dan kedua, kalau misai dan jambang dia tebal. Kalau misai nipis, dia punya jambang nipis, dia kena pastikan air wuduk tu kena pada air di sebalik janggut itu. Macam mana kita nak tahu jambang tu tebal nipis? Kalau kita datang berborak, macam saya duduk depan Ustaz Zuhairi, lebih kurang 1 kaki. Ketika borak tu, kita berborak, nampak jambang tu, nampak kulit tak? Kalau kita tengok jarak macam tu, tak nampak kulit, itu tebal lah tu. Tapi kalau duduk berborak, jambang nipis macam saya ni, berborak, bila bercakap depan saya, orang boleh nampak kulit di sebalik jambang ni tuan-tuan. Itu maksudnya jambang nipis. Kalau jambang nipis, dia kena wajib sampaikan air di sebalik kulit ini. Tapi kalau tebal, tak nampak, cukup hanya sekadar lalu surface saja. Sapu. Sapu saja. Tak perlu nak kena ambil air curah pakai air pipe ke apa, tak payah. Sapu saja. Dia berbeza dengan air kalau mandi junub. Mandi junub lain. Mandi junub, dia kena pastikan bahawa air di sebalik jambang yang tebal, rambut yang tebal, wajib kena air. Contoh, dia berjambang tebal. Dia kena ambil air, siram sikit ke, gosok sampai dia yakini air itu terkena di sebalik jambang yang tebal. Sebab apa? Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau mandi junub, Nabi dia sebelum basuh badan, Nabi ambil air, Nabi siram dekat kepala, Nabi gosok. Sehinggalah Nabi meyakini air itu terkena pada setiap rambut. Jadi tuan-tuan. Tapi kalau wuduk pula, bila time kita basuh kepala ni, tak ada wajib pula kita nak sampai ke kulit, cukup sapu dekat surface saja. Kan? Macam wanita kalau dia basuh rambut ataupun dia sapu rambut ketika wuduk. Pada orang perempuan tanya, Ustaz, kalau kami ni ikat rambut,
Boleh tak kami tak buka ikatan tu, kami sapu kepala? Boleh, tak ada masalah. Sebab berwuduk tidak mensyaratkan air wuduk tu kena kat kulit. Tapi macam mana pula kalau mandi junub? Kalau mandi junub kena buka lah. Sebab apa? Mandi junub ni bukan sahaja rambut tu kena basah, kulit di sebalik rambut tu kena basah juga. Jadi kalau ikat rambut tu takut-takut ada rambut yang tak kena air, so kena buka. Kena buka, basahkan betul-betul, barulah sah apabila air sudah diratakan kepada seluruhannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dah azan Ustaz, belum lagi. 4 minit lagi. Baik. Hadis ni tuan-tuan menunjukkan wajib memberi penjelasan kepada orang yang jahil ataupun orang yang tak perasan ataupun orang yang tidak tahu. Kewajipan kita. Hadis ini yang disebutkan oleh para ulama menjadi hujah. Kalaulah kita nampak orang tu buat salah, kalaulah kita nampak seseorang itu tak sempurna ibadah dia, kalaulah seseorang itu nampak dia punya solat tak cukup syaratnya, wajib kita tegur. Macam contoh, orang masuk dekat Masjid Al-Falah, ya, kebetulan dekat depan di tengah renovation, nak tambah lagi betul kan, dan orang masuk tak tahu mana kiblat. Dia kata mungkin sana kiblat kot, dia pun menghadap sana. Kita pun nampak, kita cakap, cik, kiblat salah. Tengah sembahyang, tak apa, tengah sembahyang tu kiblat salah, dia buat tak tahu aja. Kiblat salah cik, buat tak tahu aja. Jangan kita tolak kepala dia pula. Kita dah cakap dia tak nak ubah ataupun dia tak nak batalkan salat, itu terserah pada dia. Yang penting tanggungjawab sudah kita jelaskan, iaitu cakap dengan suara yang jelas, cakap dengan begini-begini. Ya, kadang-kadang kita cakap dengan dia tak faham. Apa pasal aku cakap dia tak faham-faham ni? Cakap tak, rupanya dia Bangladesh baru sampai Malaysia, dia tak reti cakap Melayu. Ya, kita pun tak reti cakap Bangladesh macam mana. Carilah orang Bangladesh. Mungkin kat sini pun ada petugas Bangladesh, mungkin dia boleh bantu dan sebagainya. Tengok keadaan lah. Baik. Jadi kewajipan. Dan hadis ini Imam Bukhari dia letak tarjamah, dia letak tajuk dalam hadis ini sebagai satu fik daripada hadis ini. Dia kata bahawa boleh ikut keadaan, ikut sesuatu, kita boleh meninggikan suara kita untuk menyampaikan ilmu. Macam Nabi kan, Nabi jerit kuat-kuat, celakalah, tumit kaki ini terkena akan dibakar oleh api neraka. Ya. Kalau kena pada tempatnya, bagus. Kenapa Nabi menjerit? Sebab pertama, yang berwuduk sampai kaki tak sempurna itu ramai. Dan ketika itu waktu dah nak habis. Kalau Nabi jumpa seorang-seorang, habis waktu bila dia nak sembahyang. So Nabi tapau semua sekali. Yang kaki yang tak kena air menjerit. So mereka semua faham. So boleh kalau kita nak tegur orang dengan suara yang tinggi. Tengok keadaan, tengok situasi, tengok tempat. Ya. Jadi tempat ni ulama kata sebab tu tadilah saya sebutkan tadi kenapa Nabi meninggikan suara. Pertama sebab yang buat tu bukan seorang. Kalau seorang buat, Nabi datang kat dia, kaki tak kena. Tapi sebab ketika itu yang basuh kaki tak sempurna itu ramai. Buktinya apa? Sebab dalam hadis disebut wailun lil aqab. Nabi sebut dalam bentuk jamak. Tumit kaki itu Nabi sebut dalam bentuk jamak. Maksudnya plural. Maksud bila tumit kaki yang banyak tak kena air itu ramailah. Kan? Kalau dua, Nabi sebut dua saja. Sebab bahasa Arab ni dia tak macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu satu, dua banyak. Macam English kan? English satu singular, dua dah plural lah. Tapi bahasa Arab tak. Bahasa Arab satu, dua ada dua lah, musanna. Ketiga baru banyak. Itu bahasa Arab, dia punya grammar dia berbeza. Tapi kalau dua, seorang saja sudah tentu Nabi akan sebut dalam bentuk dua lah, ataupun musanna. Tapi Nabi sebut aqab maksudnya ramai. So Nabi terpaksa meninggikan suara supaya semua yang berwuduk tak sempurna terdengar dan faham. Tapi kalau rasa seorang-seorang tu tuan-tuan, Nabi akan jumpa seorang-seorang cakap tak kena. Dan satu lagi, masa tak cukup. Waktu solat dah nak habis. Kalau Nabi jumpa seorang-seorang, waktu solat pun dah habis. Jatuh tu jugalah. Ya, jadi berdasarkan hadis ini kita kena tengok tempat. Jangan semua orang kita boleh jerit, jangan semua orang kita boleh tinggikan suara, dan begitu juga tak semua tempat kita boleh menjerit. Contoh dalam perpustakaan kita duk menjerit, tak boleh lah, tak berapa nak kena. Ya, okey, baik, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita teruskan insya-Allah.
Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung sedikit tentang meninggikan suara. Tengok tempat kadang-kadang apa cikgu dengan anak murid dia sesuai lah kat kelas kan, macam Nabi dengan para sahabat. Nabi kedudukannya mulia dan tinggi, para sahabat lebih rendah daripada Nabi SAW sesuai. Macam kita kata cikgu kat kelas, suara dia tinggi, ini apa? A, B, okey lah kan. Tapi kalau kita ni jenis orang muda depan orang tua, kita duk menjerit, tak sesuai sangat. Dan tengok tempat, tempat tu mungkin dekat tempat tanah lapang boleh, dalam perpustakaan tak boleh, dalam masjid tak boleh nak ceramah, duk galit sangat, duk tinggi suara sangat, tak berapa sesuai, ya. Jadi ada benda-benda yang sesuai dan ada benda yang tidak sesuai. Baik, selain apa yang boleh diambil antara hukum fiqh yang diambil oleh para ulama yang dijadikan sebagai hukum, basuh kaki ataupun basuhan anggota wuduk ni tak boleh dengan lap sahaja. Dia kena dinamakan al-ghuslu. Al-ghuslu ni mestilah basuh dengan air yang mengalir. Air yang mengalir apa? Mesti air, bukan air mengalir daripada paip itu. Maksudnya air yang mengena pada anggota wuduk tu mesti mengalir di atas anggota wuduk. Ini banyaklah. Kalau kursus haji, saya bagi peringatan orang yang nak pakai spray tu, ataupun nak pergi umrah, kita bagi kursus. Dia nak ambil wuduk ataupun dia pergi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dalam beg tu dia bawa spray. Sebab apa? Kalau terbatal wuduk, nak pergi wuduk dekat luar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bercinta juga, jauh nak pergi tu. Jadi dia sampai. Jadi saya kata berwuduk pakai spray tak ada masalah. Bukan dekat Madinah, bukan dekat Mekah saja. Kat Malaysia nak pakai pun boleh. Dekat rumah pun boleh pakai. Tapi kena melalui etika yang betul. Ada orang dia berwuduk dengan spray, dia ambil spray, dia spray sekadar air itu melekat. Air itu tak mengalir. Bila air tak mengalir, dia tak dinamakan basuh. Maka sapuat itu tidak sah di sisi para ulama. Dan begitu juga tidak sah bukan saja menurut mazhab Syafi'i, tetapi 4 mazhab kata tak sah. Sebab tu saya kata kalau yang nak pakai spray tu, dia kena spray betul-betul. Spray sampai dia nampak air tu mengalir lah. Nampaklah mengalir tu, baru dia lap, baru dia sapu. Sama jugalah kalau dia spray muka tu, dia spray banyak-banyak sampai dia rasa air tu mengalir. Bila rasa air tu mengalir, baru dia sapu, baru sah wuduk tu. Macam ni lah disebutkan dalam hadis, faja'alna namsahu arjulana. Kami sapu, iaitu kami tak basuh betul-betul. Macam contoh air tu tangan dia yang basah, dia sapu saja tak boleh. Dia kena air yang bertakung. Bila dicurahkan dekat anggota wuduk, kalau dicurahkan air tu mengalir. Ini salah faham yang kita betulkan. Dalam kitab fiqh, maksud air mengalir tu bukan air mengalir daripada paip. Ada orang kata berwuduk daripada kolam tak boleh sebab air tak mengalir. Dia kena ambil wuduk air mengalir daripada air paip. Itu tak betul. Yang mengalir tu maksudnya mestilah air itu kalau diletak dekat anggota wuduk dia mengalir. Ini satu benda kita kena faham. Dan hadis ini juga jelas dia menolak fahaman agama Syiah yang sesat dan menyesatkan. Kita banyak tak tahu ni tuan-tuan. Syiah ni yang diwartakan di mana-mana negeri dekat Malaysia ni tuan-tuan adalah mazhab yang sesat. Walaupun kita tak mengkafirkan Syiah Rafidah ini, tetapi mereka termasuk dalam kelompok umat Islam yang sesat dan menyesatkan. Dari segi sudut akidah banyak kelompongan dan banyak kesesatan. Mereka mengkafirkan sahabat, menghina sahabat, menghina isteri-isteri Nabi SAW. Macam-macam lah. Dari segi sudut fiqh pun ada macam-macam kepelikan yang ada pada mazhab Syiah ni. So hati-hati. Mazhab Syiah ni tuan-tuan, bila basuh kaki, bila berwuduk ni, dia kata cukup sapu saja. Bukan basuh semua sekali. Kalau tengok dekat video YouTube, kita tengok bagaimana orang Syiah mereka berwuduk macam mana. Mereka basuh muka, basuh tangan, sampai dekat kaki, mereka tak basuh seluruh kaki ni. Dia cuma sapu yang atas saja. Itu agama Syiah. Dan sangat bertentangan dengan ijma' sahabat tabi'in. Ini. Sedangkan dalam hadis jelas, dalam peringkat yang mutawatir, Nabi SAW mengecam mana-mana sahabat yang basuh kaki tak sempurna. Sampai Nabi tinggikan suara, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit kaki yang akan dibakar oleh api neraka.
Ini mazhab Syiah yang membawa bid'ah di dalam agama. Itu jelas. Jadi hati-hati tuan-tuan, Syiah ni memang dia menyelundup masuk, dan golongan ini dia bergerak di bawah tanah. Dia memang tak nampak dan siap-siap. Dan ajaran ini makin berkembang. Nak detect kadang-kadang tu ada je lepas, kadang-kadang kena tangkapan lah, dibuat macam biasa juga. Ya, tapi bila tangkapan, yalah, Mahkamah Syariah punya hukuman pun tak tinggi. Pada tinggi pun 5,000 denda. Penjara pun berapa tahun dah sangat. Kalau masa PKP tu pakai mask tu denda 10,000. Kalau Mahkamah Syariah paling tinggi denda 5,000. Zina tu denda 5,000 tuan-tuan. Ya, bila nak bangkit RUU 355, macam-macam lah. Orang Islam sendiri berpecah belah. Bila tak ada tindakan keras, enactment kita tak berapa kuat tuan-tuan. Mulalah salahkan sini, salahkan situ. Tapi kita sendiri nak support enactment undang-undang syariah RUU, tak semua bersepakat ni tuan-tuan. Itu pun masih lagi banyak-banyak bunyi dan sebagainya. Maka yalah, hati-hatilah. Walaupun kita tahu ajaran Syiah ni semakin berkembang dekat Malaysia ni, yang penting jaga akidah kita, jaga akidah anak-anak kita. Paling penting. Ya, nanti kalau anak kita jaga, nanti anak kita nak kahwin dia bawa balik menantu, itu kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Ini saya ada jumpa pakar kaunselor. Dia kenal lah tuan-tuan, dia masuk TV, masuk apa. Dia orang namanya Haji Hushim. Dia kata, Ustaz, masa dia datang jumpa saya pejabat, dia jumpa Datuk Mufti dan sebagainya, hati-hati sekarang. Kita dah didik anak kita baik, bagus, cantik, dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah Islam. Tiba-tiba bercinta dengan seorang lelaki, zahirnya baik, nampak baik, berkenalan 2-3 tahun baik, tak nampak bila dah kahwin, gay. LGBT. Banyak kes, dia kes kan, dia jumpa kes macam ni. Ya, dia jumpa jenis yang ada wanita berkahwin dengan lelaki yang bisexual. Nampak? Bisexual apa? Dua-dua dia sapu. Lelaki dia sapu, perempuan pun dia sapu. Balik rumah dia sapu bini dia. Kat luar dia ada anak ikan. Lelaki. Ni. Ada beberapa kes dia jumpa. Ya, bila isteri jumpa Ustaz, masa berkenalan tak adalah nampak masalah pun. Kenal kat dia, isteri punyalah bagus, punyalah baik. Ya, tunjuk baik dengan semayangnya. Bila dah kahwin terbongkar rupa-rupanya ada bisexual LGBT. Macam mana? Payah. Ini kita tak tahu, yang mungkin nampak depan ahli sunnah wal jamaah, tapi bila dekat rupa-rupanya Syiah, sujud atas batu Karbala. Tu kena doa lah, tawakal pada Allah, minta-minta dijauhkan oleh ahli keluarga kita. Ya, memang benda ni kita tak nafikan bahawa tuan-tuan, betul. Ya, golongan LGBT ni makin ramai, ikut rekod 200,000. Itu yang dapat didetek. Yang tak didetek macam mana? Ya, ini isu pride lagi. Ini nak bagi free dekat golongan LGBT makan ubat macam tu, itu isu juga. Ya, off record ya. Jadi ini jelas. Dan kita tak nafikan bahawa ajaran seperti Syiah ni dia makin berkembang. Ajaran sesat Malaysia ni laku belaka. Ya. Siapa nak sebar ajaran sesat, mari datang Malaysia. Ramai pengikut. Tarikat-tarikat baru yang datang. Tarikat bukan tarikat yang apa, tarikat yang sesat lah. Banyak tarikat yang ahli sunnah wal jamaah ni, tarikat-tarikat yang pelik-pelik ni, ajaran-ajaran atas langit dan sebagainya. Ya. Jadi senang saja nak sebarkan, datang Malaysia. Senang saja. Orang Melayu kita ni senang betul. So hati-hati. Jaga akidah kita, akidah anak dan isteri kita, akidah cucu kita. Akidah tu pastikan. Ya, doa banyak-banyak pada Allah. Janganlah benda ni terkena pada keluarga kita. Janganlah dapat menantu macam ni. Janganlah dapat family. Jangan. Wallahualam tuan-tuan. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ma illa ghafarta wal hamda illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.